والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dengan hormati Datuk seterusnya pengurusi dan seluruh ahli jasa kuasa, para imam, para bina, para asatizah, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada malam yang penuh barakah ini diberikan sekali lagi kesempatan untuk kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita. Minggu lepas setelah kita mengkhatamkan kitab Munyatul Musalli dan juga Bahjatul Mardiyah oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala, pada minggu ini kita cuba buka kitab baru, yaitu adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, adab salat berjemaah, yang disusun oleh Syekh Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kitab ini nipis sahaja, lebih kurang dalam ada 28 muka surat. Namun setelah saya merujuk kepada wakil orang yang bawa kitab ini ke Sabah, bulan 10 baru ada. Bulan 10 dia kata baru kitab ni datang, maknanya dibawa kemari lah. Bulan 10 tu wallahu a'lam sama ada awal, pertengahan ataupun hujung bulan 10. Dia tengok khatam dulu dia baru sampai kitab. Saya pun sebenarnya kitab saya pun bila saya cari pun tak jumpa juga. Baru dipindah rumah, jadi tak tahu di mana. Sebab kitab ni nipis. Kalau tengok harga di sini pun, ni harga 2017 lah. Sebenarnya Indonesia RM5, Sabah Sarawak RM6. Bila RM1. Ya mungkin dipisahkan dengan China Selatan. Jadi ala kulihal ianya sesuai dengan kesinambungan kita membicarakan tentang kitab Munyatul Musalli dan juga Bahjatul Mardiyah yang perihal berkaitan dengan salat. Jadi di Bahjatul Mardiyah itu kita ceritakan tentang beberapa perkara berkaitan dengan berjemaah. Di sini juga diceritakan juga tentang hal-hal berkaitan dengan berjemaah, khususnya imam dan juga makmum dari segi sudut adabnya. Jadi ini adalah disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah ta'ala. Muqaddimah penyusul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya bersyukur kehadrat Allah Ta'ala yang telah memudahkan hamba yang dhaif ini menyusun kitab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, atau yang bernama adab-adab sembahyang berjamaah. Saya tu merujuk pada penyusun ini, iaitu almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Beliau meninggal di tahun lepas, 2001 kan, tahun lepas. Dan pernah tu ada datang ke sini masjid kita, pernah kan? Pernah kan? Pernah. Itu di antara Tuan Guru Syekh Fahmi ni. Saya ingat dia datang mula-mula tahun 2017 ataupun 2000. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula-mula dia datang. Dia sebenarnya laluan. Dia pergi ke Banjarmasin tu. Memang pun dia melalui banyaknya di Tawau. Tawau pergi ke Tarakan pergi ke Banjarmasin. Kita aja tak perasan. Masa saya dulu belajar di Kedah, Tuan Guru Syekh Fahmi ini dia masyhur. Terutamanya ada satu slotnya di radio Kedah, berkaitan dengan soal jawab hukum hakam setiap hari Jumaat. Ini memang sangat-sangat dinanti-nantikan. Live sebelum Jumaat tu pukul 11 begitu ada live, orang call dia jawab. Masyhur. Kami dulu pun memang menunggu saat itu. Dan dulu di Pondok Derang, tempat dia Syekh Fahmi ni, Pondok Derang ni Kedah, pun masyhur orang pergi talaqi kitab di sana. Termasuklah bila mana datang Syekh Nuruddin Al-Banjari datang ke Kedah, memang pergi ke daerah itu. Kita beruntung sebab di saat-saat penghujung umur beliau, Sabah menjadi tempat destinasi beliau. Itu kita sangat beruntung ni. Bila mana pertama dia datang, dia berkunjung ke pejabat mufti, menceritakan tentang bagaimana perjalanan ilmu tiap-tiap bulan beliau ni, dengan umurnya sudah menjangkau 60-an, yang ketika itu pun sudah sakit dia tu. Sakit. Kalau doktor dia ada cerita, dia kata ada ni, kalau doktor beritahu tak lama ada. Dia kata dalam 3 tahun sebab keadaan sakit dia. Jadi bila dia datang ke pejabat mufti, cerita dengan sahabat sama mufti kita, dan kami pun dengar, dia kata tiap-tiap bulan memang dia akan menginggah di Tawau pergi ke Tarakan, ataupun dia balik walau di Tawau, tak terbang ke KL apa semua, balik ke Kedah. Itu dia punya rutin. Itu dakwah dia sampai, itulah istilahnya ni di antara ulama Nusantara, sebab melibatkan 2 negara rumpun Nusantara kita di sini, sehingga di Banjarmasin. Bila sembang dia kata, jadi saya ingat lagi sahabat sama mufti pun mohon kiranya dapat diluangkan masalah keberadaan ataupun laluan Tuan Guru ni di Sabah ni, mana kurang-kurangnya meninggal juga lah, kan? Meninggal di KK, meninggal di mana-mana untuk memanfaatkan ilmu dia. Dan dia bersetuju, dan saat daripada itu memang keraplah tiap tahun akan datang, tiap bulan akan datang, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sehingga tertumbuhnya madrasahnya di Kundasang, Nurul Hidayah kan? Nurul Hidayah Kundasang. Allahu Rabbi. Di saat-saat akhir umurnya, dan dia sebenarnya tertarik di bila pergi ke Kundasang, antara tempat yang beliau jatuh cinta, tempat
stand daurah di masjid daerah Petatan. Saya tengok kitab apa sana? Boleh? Anda dengar? Yang pertama daurah kita buat di Putatan. Itu kerjasama dengan Jawa Mufti. Orang ramai masa itu. Lepas tu adalah beberapa siri-siri sehingga dia datang dibawa oleh pisah, dibawa oleh dalam hadis dan sebagainya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, walaupun beliau sudah meninggalkan kita, tetapi ilmu beliau tetap dimanfaatkan, kita ambil manfaat. Antaranya kita ada di mana makmum. Kalau saya sendiri pun ada 2 kitab yang saya bacakan pada kuliah-kuliah jadwal tiap minggu. Antaranya kitab 40 hadis penawar hati. Ini saya setiap kuliah subuh hari Sabtu di Masjid Al-Falah Kebayan. Kemudian bulanan minggu yang kedua di Masjid Bukan Muawal. 40 hadis peristiwa akhir zaman. Itu jadwal di setiap hari Isnin minggu pertama dan minggu ketiga di Masjid Kampung Sembulan. Kemudiannya juga pernah kita habiskan di Masjid Al-Falah Kebayan, dan juga kuliah bulanan di Surau PPR Taman Serigai setiap malam Jumaat minggu ketiga. Itu 40 hadis peristiwa akhir zaman. Ini di antara nikmat-nikmat yang alhamdulillah kita dapat bertalaqi, berdaurah, ikut daurah pemburu, dan kita teruskan perkongsian itu kepada tempat-tempat lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia sebut, alhamdulillah dia kata dapat memudahkan beliau untuk menyusun kitab. Istilah menyusun di mana persoalan terhadap adab-adab imam dan makmum ni telah pun sebenarnya dibicarakan di berbagai banyak kitab. Namun tuan guru dia ambil kitabnya begini, dia susun untuk menghasilkan satu kitab lagi. Bukan di kanan ni lain. Kalau kanan itu daripada dia tidak pernah dikali dia yang kanan. Tapi kalau susun, maknanya berbagai sumber kitab dihimpunkan untuk disusunlah menurut bab-bab yang sesuai. Alhamdulillah, di mana tempat di dunia ini kaum muslimin melaksanakan sembahyang berjemaah mengikut mazhab mereka masing-masing. Solat berjamaah, seluruh dunia melakukan solat berjamaah. Tentang soal jamaahnya tu ramai tak ramai itu belakang kita. Tapi solat berjamaah ini tetap berlaku, tetap ditunaikan di seluruh dunia, di mana adanya dilakukan azan. Azan ini dilakukan sebenarnya 24 jam non-stop. Ada satu video kajian berkaitan dengan lautan azan di seluruh dunia. Buktinya waktu solat kita di seluruh dunia tidak sama. Tak sama. Kita di Sabah ni pun waktu solat kita menggunakan kaedah zoning. Zon, ada 9 zon. Dan setiap zon ini perbezaannya lebih kurang 4 minit. Kita ada lebih sikit. Dan bayangkan, kadang-kadang di bawah 4 minit perbezaan zon ni. Kita bayangkan setiap laungan azan yang dilaungkan itu dalam suatu masa agak berapa minit? Lebih kurang 4 minit kan? 4-5 menit. Itu belum lagi masuk taranum bayati, nahwannya, panjangnya lagi kan? Dia ngam saja habis saja di situ, dia akan sambung ke lain. Mula Allahu Akbar, habis pula sambung ke lain. Itu
kita ni, bumi ni tidak berhenti melakukan azan tiap hari 24 jam. Tiap hari 24 jam. Itu dalam bab melakukan azan, mendengar azan pun ada kelebihannya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis marfu', dia kata, kalau kamu tahu kelebihan orang yang melakukan azan dan orang yang duduk di saf pertama dengan mengundi pun sahur. Tapi kadang-kadang kita ni azan ni dah cerna, sebab sudah ada Bilal yang dilantik. Kalau Bilal berkauzuran, yang mampu azan terbaik. Ataupun tengah-tengah kita musafir dan ada masa, sebaiknya azan. Itu sebaik-baiknya. Ataupun pergi camping mana-mana kan, masuk waktu azan. Itu sebaik-baiknya. Berlumba-lumba. Azan ni ialah, orang azan ni bila ada lagu, itu satu kelebihan dan itu satu seni. Seni ni tidak semua orang ada. Dan paling besar azan ni, dia kena ikhlas. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ni azan bukan azan yang jenis biasa-biasa saja sebenarnya azan dia. Tapi Bilal ni di antara muazzin Rasulullah SAW yang tahap, memang tahap azannya sahaja didengari bukan sahaja makhluk yang melata di muka bumi ini, bahkan makhluk di langit pun dengar azan Bilal. Itu kesamaan. Bila satu hari itu Bilal tak azan, bukan tak azan, digantikan dengan orang lain. Jadi makhluk di langit ini tanya, malaikat tanya, hari ini kamu nak sembahyang tak? Nabi kata sembahyang, tak dengar azan. Tengok-tengok cek, bukan Bilal yang azan. Dan Nabi pernah menyebut tapak kaki Bilal ini sudah kedengaran di dalam syurga. Itu hebat. Siapa-siapa yang muazzin, kita sepatutnya panggil muazzin je kan, orang yang tukang azan. Bilal, cukup Bilal ni nama orang baik. Tapi itulah kita selalu sebutkan, hari Jumaat siapa Bilal? Bukan hari Jumaat siapa muazzin, tapi kita panggil Bilal. Sebab itulah kemuliaan yang Nabi sebut yang ada pada Bilal. Sampai akhir zaman nanti, nama Bilal sentiasa disebut. Jadi bila salat berjemaah itu dilakukan seluruh dunia dan mengikut mazhab di tempat tersebut. Kalau kita di Malaysia, rumpun Nusantara ini kebanyakannya menurut mazhab Syafi'i. Kalau sebelah-sebelah Afrika, banyaknya mereka ini Hambali ke Hanafi. Lebih kurang itulah. Kalau sebelah benua India, banyaknya Hanafi. Lebih kurang itu. Mana yang ada pengaruh-pengaruh mazhabnya ada. Ia merupakan satu syiar daripada syiar Islam yang sangat besar, solat berjemaah. Itulah kadang-kadang kita ni, alhamdulillah kita duduk kampung, kita ada masjid dan kita punya solat berjemaah. Hari ini kebanyakan penempatan kita di Sabah, khususnya dalam perumahan-perumahan yang ada, taman-taman perumahan. Kadang-kadang langsung tiada surau, tiada masjid. Lepas tu baru diperjuangkan ada. Kalau Semenanjung buat perumahan wajib ada surau. Kita di Sabah kalau berpengalaman menentukan arah kiblat, memang sukar. Apatah lagi kalau projek wongkok, payah lu kan, tak ada surau. Di mana UCA, apalagi UCA, UCC,
ibu apa nama-nama tu kan. Cyber City ni nama apa? Cyber City lah. Cyber City. Perumahan begitu, tak ada seorang. Paksa orang keluar ke mana? Menyeberang pergi ke Taman Olympia. UCA yang ada di Menggatal pun, Menggatal ke mana? Sana lah, area sana. Tak ada seorang. Tapi kalau projek di bawah PNB itu ada macam Vista Meritot Penampang tu, sana ada seorang pasal. Itu yang macam juga Utatan Platinum asal tu ada surau tu kan, tu baru diwujudkan surau Al-Hijrah. Tu taman-taman perumahan tak ada surau. Bila tak ada surau, sedangkan itu adalah penduduk ramai, termasuk juga orang Islam. Di Kinarut apa tu, Rose Garden mana ada surau, tapi ada sudah usaha di kalangan para penduduk di situ yang supaya ada surau. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya solat berjemaah, dapat solat berjemaah. Solat berjemaah syiar dalam usaha. Itu juga kalau kita di rumah. Di rumah mungkin kita tiada kesempatan pada suatu masa itu untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke surau. Nak sembahyang, jangan tinggal solat berjemaah dengan isteri dan dua anak-anak. Sebab ada syiar. Cuma bila solat berjemaah ni, afdalnya buat di masjid. Siapa yang afdal? Orang lelaki. Ini afdal. Orang lelaki, anak lelaki datang ke masjid untuk solat berjemaah. Perempuan boleh tak? Tak ada masalah, boleh, selagi mana tiada mendatangkan fitnah. Tidak ketinggalan di negara kita Malaysia dan seluruh kawasan di Asia Tenggara yang pada umumnya mereka melaksanakan sembahyang berjemaah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Malaysia, Indonesia, Asia Tenggara termasuklah Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Filipina, itu semua di area ini adalah kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Bila sebut bermazhab Syafi'i, maka kita kena solat pun secara mazhab Syafi'i lah, kaedah itu. Maka di dalam buku ini saya himpunkan beberapa adab sembahyang berjemaah mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang saya kutip daripada beberapa kitab yang banyak beredar di masyarakat kita. Sepertinya kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kitab-kitab terjemahannya atau yang disadur daripadanya sepertinya Sayrus Salikin dan Hidayatus Salikin, dan beberapa kitab yang lain lagi seperti kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi saya cuma menghimpunkan apa yang ada di sana saja. Mana yang dihimpunkan sebut kira-kira ni, diambil yang ni, ambil yang ni, buku dalam kitab ni. Bila sebut mazhab Syafi'i, kita kena merujuklah kitab Syafi'i. Tapi kalau kita terang-terang bukan bermazhab Syafi'i, kalau dia kata bermazhab Maliki kah, Hanafi kah, maka sudah pasti sumber rujukannya juga bukan daripada kitab-kitab Syafi'i. Tapi ini kita berbicara tentang mazhab Syafi'i, maka ia akan merujuk kepada kitab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita untuk lebih menyempurnakan lagi sembahyang berjamaah kita. Bila dibuat kitab ni, disusun, mudah-mudahan ianya bermanfaat
khususnya bila mana kita solat berjamaah. Kena ada ilmu juga. Kita nak solat berjamaah ni bukan solat berjamaah saja, solat-solat pun kena ada ilmu. Mungkin selama ni kita masih ikut-ikutan. Orang buat yang ni kita pun buat. Masa sembahyang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, buka tangan. Lepas tu pula bagi salam sebelah kiri pun Assalamualaikum pun buka tangan. Kita tanya, kenapa kau buka tangan? Dia bilang, aku tengok orang buka tangan, aku buka tangan juga. Tengok orang. Benda ibadah kita boleh tengok orang. Dia kena ada dalil. Boleh ke tidak buka tangan? Dia tak syak, tidak berkata kenapa kau buka tangan bila sebelah kanan kau bagi salam, kau buka tangan kanan. Begitulah sebelah kiri. Dia kata bila kau bagi salam sebelah kanan, dia kata kau buka itu menunjukkan kau buka pintu syurga. Macam betul jawapannya baik. Sebelah kiri dia kata pun begitu juga, ibarat buka pintu neraka. Ayuh, dah dua-dua buka pintu ni, nak masuk pintu mana? Ini berlaku. Masih lagi ada orang sembahyang yang jenis begitu. Macam-macam. Jadi sembahyang ni ibadah. Bila ibadah dia kena ada dalil. Itu pentingnya bila ada dalil. Ini mungkin kita nak cari dalil itu susah. Jadi macam mana dapatkan dalil itu? Kita mendadak kitab Bunyatul Musalli. Ulama ada susunan. Berjemaah, salat berjemaah pun macam itu juga. Ulama-ulama sudah susun. Tinggal kita baca, follow saja. Hanya kepada Allah Ta'ala dimohon bantuan dan pertolongannya supaya kitab ini diterima di sisinya. Amin. Kita tu baca ni, ya Allah, almarhum Tuan Guru dah mendapat ganjarannya, ilmu nafi'un, ilmu yang yantaf'u bih, yang bermanfaat baginya. Seterusnya adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, yaitu ada adab sembahyang berjemaah. Ada adab sembahyang berjemaah itu terbahagi kepada 3. Bagian pertama, ada adab yang terdahulu daripada sembahyang berjemaah. Kerana sebelum solat berjemaah, adab-adab sebelum kita melaksanakan solat berjemaah. Itu bagian pertama. Bahagian kedua yaitu adab-adab ketika di dalam sembahyang berjemaah. Tadi sebelum, ini ketika kita melaksanakan solat berjemaah. Bahagian yang ketiga yaitu adab-adab sesudah salam sembahyang berjemaah. Itu yang ketiga. Okey, kita masuk bagian yang pertama. Kita melaju juga ni kan, silap-silap. Betul lah. Sebelum lagi sampai kitab tu, kata boleh ni. Bahagian pertama, adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang berjamaah, yaitu 9 perkara. Dia kalau kita ingat kitab Bunyatul Musalli, dia ada sebut juga hal ini. Maknanya dalam menyempurnakan perkara-perkara rukun. Itu beliau ujunglah kita Bunyatul Musalli. Jadi dia kata adab-adab sebelum solat berjemaah ini 9 perkara. Sempat lagi kot 2 minit lah. Teruskan 4 minit. Itu cepat sikit. 2 minit cepat. Jadi kalau jam begini ni, kalau mengikut office, ini jam waktu balik. Okey. Adab yang pertama, kelebihan sembahyang berjamaah. Adab yang pertama dikata kelebihan solat berjamaah. Sembahyang berjamaah adalah syiar agama Islam yang sangat nyata.
yang sangat dituntut dalam agama. Sebut syiar. Allah menyebut dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghidupkan, mentakzimkan syiar-syiar Allah, itu tanda hatinya takwa. Maknanya bila dia salat berjemaah, dia hidupkan salat berjemaah itu tanda takwa ada dalam hati. Di ofis kita, nak pergi surau jauh, nak pergi ke masjid jauh, ofis kita sebagai ketua jabatan, wujudkan solat berjemaah. Kadang-kadang ada bilik yang boleh kita solat berjemaah. Kami teringat dulu masa ofis masih di Wisma Muis, surau ada, masjid pun ada juga di sebelah. Tapi kita mengambil maslahah. Nah, kelebihan pergi masuk kelebihan lah. Tapi kita ni mengambil maslahah seluruh anggota pegawai-pegawai yang ada, kaki tangan yang ada. Sebab yang boleh ke masjid ni berapa orang saja solat berjemaah, dia akan dapat manfaat, kelebihan. Tapi bila solat berjemaah di ofis ni, jangan kata pegawai-pegawai saja, ada juga staf-staf yang selama ni tak sembahyang boleh ikut sembahyang. Itu masalah, kita punya masalah yang besar. Kadang orang tanya, apa pejabat mufti tak pergi solat berjemaah ke masjid? Kita ada strategi kita dalam untuk staf-staf yang ada. Jusyuran tak cukup. Lah sekali korang arahan, buat di ruang luar pejabat tu solat di situ. Mufti dulu ni kan, kita solat di sana. Jadi bila sudah ruang pejabat, siapa nak sembahyang kedapatan lah. Malu kan dulu kan. Orang lain semua nak sembahyang semua. Termasuk perempuan ada bilik di belakang, boleh solat berjemaah. Jadi siapa nak sembahyang kedapatan, hikmahnya semua boleh solat berjemaah. Ada yang culas lagi terhadap solat ni, akhir sekali dia boleh jaga solat. Alhamdulillah. Jadi tanggungjawab kita di ofis, hidupkan solat berjemaah. Di rumah kita tak sempat kita nak pergi ke masjid, hidupkan solat berjemaah. Tempat mana-mana pun, ini satu syiar. Satu syiar. Itulah kalau perumahan tiada masjid di dalam surau, orang yang mengusahakan ada masjid, ada surau untuk solat berjemaah, itu termasuk orang yang bertakwa. Sebab dia membesarkan syiar. Hukumnya adalah sunat muakkadah di dalam perkampungan orang Islam. Bahkan ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa hukumnya fardu kifayah. Sunat muakkadah ni apa? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Dia makam sunat muakkad ni, dia sunat. Atas sekali sunat muakkad, atas sekali lagi wajib. Begitu. Dalam perkara makruh, maksudnya kan? Dalam perkara makruh ada juga maqam ni, makruh li tahrim, atas sekali haram. Makruh biasa, makruh li tahrim, makruh bawa kepada haram, maknanya lebih dahsyat daripada makruh ni. Atas daripada makruh li tahrim, haram. Itu bila orang tanya, apa hukum orang hisap rokok ataupun hisap vape? Makruh saja Ustaz. Itu dulu. Sekarang orang kaji-kaji ada Ustaz kata haram. Pun begitu, makruh yang dulu itu perlu diingat. Makruh apa? Makruh li tahrim, makruh yang membawa kepada haram. Sama lah yang hisap rokok, hisap vape ya.
Tapi itulah hakikatnya itu begitu. Jadi salat berjemaah ini sunat muakkadah, sangat ditunggu. Bahkan dipanggil sebagai, ada yang mengatakan ulama sebut fardu kifayah. Fardu kifayah mana apa? Kena buat. Kalau tak buat, semua berdosa. Kalau kamu contohnya sebut tiada yang salat berjemaah, dosa. Tapi kalau yang ada buat, terangkatlah ke fardu itu. Nabi SAW bersabda, salatul jamaah tafdulu salat al-fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih an Ibnu Umar. Sembahyang berjemaah itu melebihi pahalanya akan sembahyang berseorangan dengan 27 derajat. Jadi masyhur, ini hadis yang selalu kita dengar. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi persoalan adab yang pertama ini, yaitu berkaitan dengan kelebihan sembahyang berjemaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Mudah-mudahan banyak dia bacaan nanti berkata. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma